Hai, Assalamualaikum. Saya Jeffrey Jamil daripada Advanced Alliance. Dan hari ini saya ingin berkongsi dengan anda teknik corrosion mapping menggunakan Mentor UT. Untuk video kali ini, saya ingin berkongsi berkenaan kaedah corrosion mapping menggunakan teknik tracery. Jadi untuk video kali ini berbeza dengan video sebelum ini yang mana saya berkongsi corrosion inspection menggunakan kaedah manual. Dan kali ini untuk corrosion mapping saya akan menggunakan scanner bagaimana kita boleh mendapatkan image pada si scan. Jadi apa kata tanpa buang masa, kita teruskan untuk sesi demonstrasi untuk video kali ini. Okey, kita akan mulakan untuk demonstrasi corrosion mapping. Dan apa yang dapat dilihat di sini adalah dia punya alatan-alatan yang diperlukan. So yang pertama sekali adalah Mentor UT daripada Baker Hughes. Dan juga untuk sampel yang ini terdapat dua bahagian, yang mana bahagian yang di sini adalah simulasi corrosion. Dan juga bahagian ini adalah calibration block yang mana terdapat pelbagai thickness, yang dimana di sini terdapat thickness 2.5 mm, 5 mm, 7.5 mm, 10 mm dan juga 15 mm. Dan di sini juga kita fabricate untuk membuat sensitivity setting dengan menggunakan notch, right? Dan sudah tentunya untuk corrosion mapping kita menggunakan scanner, yang mana scanner ini terdapat dua axis yang berbeza, yang dimana di sini adalah untuk axis bagi bacaan X, okey, dan ini adalah axis yang kedua adalah bagi bacaan Y. Jadi kita akan letakkan kita punya scanner ni pada sampel yang kita nak uji, okey. Pastikan scanner kita dalam keadaan yang stable, tanpa sebarang gangguan atau goyang. Jadi kita akan mulakan. Okey, kita mulakan untuk corrosion mapping ni. Jadi kita mula-mula perlu activate corrosion apps ni pada mesin ini, dan dia akan paparkan graphic user interface bagi corrosion apps. Jadi saya akan tekan OK, dan dia akan mulakan dengan paparan ke depan. Dan seterusnya bila saya tekan next button pada anak panah di bawah ni, dan dia akan pergi kepada table of contents, dan seterusnya dia akan pergi kepada list of materials, dan bermula dengan probe ataupun tracery probe sehinggalah kepada scanner. Dan seterusnya kita akan pergi kepada step yang pertama, iaitu dead element check. Jadi dead element check ni tujuannya untuk kita kenal pasti probe yang kita guna pakai adalah keadaan yang baik dan sempurna. Jadi untuk pengetahuan, probe tracery yang kita guna pakai ni adalah 32 elemen transmitter dan juga 32 elemen receiver. Jadi apa yang kita perlu buat, seperti yang kita nampak arahan pada sistem ni, dia arahkan saya untuk place the probe on calibration block thickness 5 mm. Jadi mudah sahaja saya letakkan kapdan saya pada ketebalan 5 mm seperti di sini, dan saya akan gerakkan scanner saya yang mana terdapat tracery probe, dan saya pastikan probe saya pada ketebalan 5 mm. Dan kita akan dapati ada display ataupun image pada B-scan dan juga signal pada bahagian bawah ni yang menunjukkan kedudukan elemen yang pertama hinggalah pada elemen yang ke-32, semuanya dalam keadaan yang aktif. Dan apa yang saya perlu buat, saya kena pastikan signal berada pada threshold 80% full screen height. Jadi untuk melakukan itu, jadi saya perlu increasekan sampling gain. Jadi kita dapati sekarang ni ada perubahan pada signal. Jadi dia belum lagi menepati piawaian pada 80% full screen height. Jadi saya tekan sekali lagi untuk increase the gain. Jadi sekarang ni kita punya signal dah berada pada 80% full screen height. Jadi in order to confirm sama ada probe kita dalam keadaan yang baik,
Jadi saya hanya perlu tekan calibrate. Jadi sekarang ni kita punya phase array probe adalah keadaan yang baik dan kita boleh teruskan untuk velocity calibration. Untuk velocity calibration, jadi kita pastikan thickness yang kita guna pakai adalah dua thickness yang berbeza. Jadi sekarang ni kita masih berada pada bahagian dead element check. Jadi untuk velocity calibration, jadi saya hanya tekankan pada button next, iaitu anak panah di bawah ni. Jadi dia akan masuk ke bahagian iaitu velocity calibration. Jadi untuk velocity calibration saya kena tentukan dua thickness yang berbeza, iaitu untuk dalam kes ni saya akan tentukan thickness yang pertama adalah 5mm dan thickness yang kedua adalah 15mm. Jadi untuk saya nak set dua thickness yang berbeza ni, jadi apa yang saya perlu buat, saya akan tekankan option button pada bahagian ini dan saya akan set pada reference yang pertama, iaitu sekarang ni dah tulis 5mm untuk reference yang pertama dan juga reference yang kedua adalah 15mm. Jadi saya offkan option button ini. Jadi saya akan mulakan untuk velocity calibration. Velocity calibration. Jadi sekarang ni probe saya sekarang ni maintain pada kedudukan 5mm. Jadi sekarang ni kita dapat signal pada bacaan 5mm. Jadi apa yang saya perlu buat sekarang ni, dan even kita boleh nampak pada arahan di sini, place the probe on reference 1 5mm. Jadi sekarang ni probe kita pada kedudukan 5mm. Jadi saya hanya tekan calibrate dan seterusnya instrumen akan arahkan saya untuk mengalihkan probe saya pada ketebalan 15mm. Jadi saya hanya letak couplant pada ketebalan 15mm, alihkan probe saya dan kita akan dapat image pada ketebalan 15mm. Jadi setelah berpuas hati pada image pada B-scan dan juga display pada A-scan, jadi saya hanya tekan calibrate. Jadi kita akan dapat bacaan velocity bagi komponen ataupun material steel. Jadi kita boleh teruskan untuk sesi calibration yang seterusnya, iaitu delay calibration. Kita dah selesai untuk velocity calibration. Jadi kita akan pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu delay calibration. Jadi apa yang saya perlu lakukan adalah pergi kepada button di bawah ni dan saya akan pergi kepada next, iaitu bahagian delay calibration. Jadi apa tujuan delay calibration? Jadi kita kena pastikan pada phase array probe ni yang mana terdapat 32 elemen, dan setiap elemen yang di project ultrasonic sound ni, jadi dia boleh membaca thickness ketebalan 15mm. Jadi untuk memastikan sama ada probe kita membaca thickness yang betul ataupun tidak, jadi bila saya besarkan screen pada display A-scan, jadi anda dapat lihat bacaan pada 15mm ni seperti yang dipaparkan pada A-scan tidak sama. Jadi bermaksud kita perlukan melakukan delay calibration untuk memastikan elemen pertama hinggalah pada elemen yang ke-32 membaca 15mm. Jadi untuk calibration mudah saja. Jadi saya akan minimizekan screen. Jadi sekarang ni probe berada pada ketebalan 15mm sebagai kita punya reference. Jadi untuk memulakan recording, jadi saya akan tekan calibrate pertama, dan untuk memulakan calibration saya tekan sekali lagi pada calibration, dan sekarang ni delay calibration telah selesai. Kita melakukan delay calibration yang kita lakukan sebentar tadi. Jadi untuk kita pastikan bacaan pada ketebalan 15mm adalah tepat, jadi saya lihat semula pada A-scan display pada unit ini. Jadi kita dapat lihat pada echo pada signal A-scan ni, dia berada pada bacaan 15mm. Jadi bermaksud delay calibration yang kita lakukan sebentar tadi telah berjaya. Jadi kita boleh teruskan kepada TCG calibration, iaitu time corrected gain.
Jadi untuk melakukan time corrected gain ataupun TCG calibration, jadi kita perlu pergi kepada bahagian TCG calibration. Jadi untuk TCG calibration tujuannya adalah untuk memastikan tenaga bunyi yang dipancarkan ataupun penetrate dalam material walaupun thickness yang berbeza, tetapi dia mempunyai tenaga yang sama, iaitu kita dah set pada reference ataupun threshold pada 80% full screen height. Jadi dalam kes ni saya tentukan 5 point berdasarkan 5 thickness yang berbeza, dan untuk dalam kes ni saya tentukan set pada calibration. Jadi sekarang ni dalam sistem dah tentukan 5 point, even kita boleh ubah kepada 3 point bergantung pada prosedur. Jadi untuk mengubah kepada thickness berdasarkan kita punya ketebalan step gauge, jadi saya akan pergi pada thickness yang pertama, iaitu sekarang ni thickness yang pertama. Sekarang ni berada pada thickness yang pertama, iaitu 2.5 mm. Jadi untuk ubah kepada thickness yang kedua, saya tekan saja 2. Dia akan pergi kepada thickness yang kedua, iaitu 5 mm. Jadi untuk thickness yang ketiga, jadi sekarang ni dia dah baca pada ketebalan yang ketiga, iaitu 7.5 mm. Jadi seterusnya saya akan pergi pada point yang keempat. Sekarang ni point yang keempat, saya set reference ketebalan adalah 10 mm, dan yang terakhir adalah point yang kelima. Dan sekarang ni dia baca ketebalan adalah 12.5, tapi kita punya ketebalan untuk point yang terakhir adalah 15 mm. Jadi untuk ubah mudah saja, saya tekan pada option TCG point distance ni, saya clear dan saya ubah kepada 15 mm. Sekarang ni kita boleh mulakan untuk TCG calibration bermula pada point yang pertama. Jadi saya tekan calibrate untuk mulakan TCG calibration. Jadi saya akan pergi kepada point yang pertama, iaitu thickness yang ketebalannya adalah 2.5 mm. Jadi pastikan signal okey, dan juga display pada V-scan merujuk kepada 2.5 mm. Jadi apa yang saya boleh buat, saya akan tekan calibrate dan sistem akan mula untuk rekod pada point yang pertama, iaitu 2.5 mm. Jadi sistem akan arahkan saya untuk pergi kepada point yang kedua ataupun thickness yang kedua. Jadi saya akan gerakkan probe saya kepada thickness yang kedua, iaitu ketebalannya adalah 5 mm. Jadi sekarang ni probe saya dah berada pada 5 mm, dan sekarang ni saya cuba pastikan probe saya dalam keadaan yang stable, ataupun kita hanya letakkan couplant untuk pastikan probe kita firm ke atas permukaan 5 mm. Jadi sekarang ni probe sudah berada pada 5 mm dan kita dapat signal bacaan 5 mm dan juga bacaan pada A-scan, iaitu 5 mm. Jadi saya hanya tekan calibrate dan sistem akan baca untuk thickness yang kedua ataupun point yang kedua. Jadi sama juga dia akan arahkan saya pergi kepada point yang ketiga. Jadi saya akan alihkan probe saya pada thickness yang ketiga, iaitu 7.5 mm. Pastikan probe saya dalam keadaan stable. Okey, setelah selesai, sekarang ni probe saya pada ketebalan 7.5 mm. Jadi saya hanya tekan calibrate, sistem akan rekod secara automatik, dan even dia punya adjustment of the gain secara automatik. Jadi kita tak perlu adjust pada gain tu pada button di sini, yang mana sistem akan adjust. Pastikan signal pada A-scan adalah pada kedudukan 80% full screen height. Jadi setelah selesai untuk point yang ketiga, jadi saya akan pergi kepada point yang keempat, iaitu thickness yang keempat. Pastikan saya dapat signal ketebalan 10 mm. Jadi saya letak couplant dahulu. Pastikan saya dapat signal yang betul dan stable. Setelah selesai, dan saya akan tekan calibrate, dan sistem akan rekod pada thickness yang keempat
Dan saya akan pergi kepada point yang terakhir, iaitu thickness yang terakhir, iaitu point yang kelima, yang mana ketebalannya adalah 15 mm. Jadi sama juga saya kena pastikan image pada B scan dan juga image pada A scan dalam keadaan stable. Jadi sekarang ni kalau kita dapat lihat pada A scan, signalnya lebih rendah daripada 80% full screen height. Tetapi untuk mental utility kita tak perlu buat apa-apa untuk increase the gain, tetapi sistem yang akan melakukan gain adjustment pada 80% full screen height. Jadi saya hanya tekan button calibrate, dia akan melakukan segala kerja untuk gain adjustment. Jadi apabila kita mendapat arahan yang berwarna hijau ini, TCG calibration completed successfully. Bermaksud TCG calibration yang kita lakukan sebentar tadi telah selesai dan berjaya. Setelah selesai untuk TCG calibration, jadi kita akan pergi kepada step yang seterusnya, iaitu sensitivity calibration. Jadi bergantung pada prosedur sama ada memerlukan sensitivity calibration atau tidak. Tapi untuk dalam kes ni saya akan tunjukkan juga bagaimana kita melakukan sensitivity calibration. Jadi kita akan gunakan notch pada bahagian ini sebagai platform untuk sensitivity calibration. Jadi mudah sahaja. Jadi saya hanya alihkan probe saya pada kedudukan notch. Jadi sebelum itu saya akan pergi kepada sensitivity calibration punya bahagian. Dan sekarang ni sistem berada pada sensitivity calibration. Jadi apa yang saya boleh buat, saya akan alihkan probe saya atau menggerakkan scanner saya supaya probe saya berada pada bahagian notch. Dan kita akan dapati signal kita, iaitu pada A scan, sekarang berada pada bahagian notch. Jadi apa yang saya boleh buat, saya hanya tekan calibrate untuk record 80% full screen height untuk notch, bacaan notch. Okey. Jadi saya hanya tekan calibrate, jadi sistem akan memulakan 80% full screen height punya reading. Dan sekarang ni pada signal sistem dia akan baca sensitivity calibration is completed and successfully. Untuk TCG calibration yang kita lakukan sebentar tadi. Jadi sekarang ni saya akan pergi kepada langkah yang seterusnya. Saya akan tunjuk bagaimana saya lakukan untuk encoder calibration ke atas scanner yang saya gunakan sekarang. Jadi untuk pengetahuan, scanner yang saya guna pakai sekarang ni adalah scanner 2 axis ataupun terdapat 2 axis yang berbeza, iaitu yang mana di bahagian ini adalah bagi paksi X, okey. Dan bahagian ini dia akan rekod pada bacaan pada posisi paksi Y. Jadi kita kena pastikan encoder pada dua bahagian ini pada keadaan yang bagus dan tanpa tolerance yang besar, yang mana dia akan memberi kesan kepada sizing kita kemudian nanti. Jadi untuk melakukan calibration ke atas scanner yang saya guna pakai sekarang ni, mudah saja. Saya akan pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu encoder calibration ataupun scanner calibration. Jadi pada image pada bahagian ini dipaparkan scanner dan juga sampel yang diguna pakai untuk aktiviti ini. Jadi untuk melakukan kerja-kerja calibration mudah saja. Saya akan gerakkan scanner saya pada kedudukan asal. Okey, jadi scanner kita sekarang ni pada kedudukan asal, dan pastikan kedudukannya adalah betul dan stabil. Jadi untuk memulakan recording mudah saja. Saya akan tekan calibrate. Jadi sistem akan arahkan saya untuk gerakkan saya probe pada kedudukan X dan Y. Setelah selesai, saya akan pergi kepada calibrate. Jadi saya kena undurkan saya punya scanner pada kedudukannya asal. Mudah saja, saya akan undurkan saya punya scanner dan saya akan gerakkan saya punya probe pada kedudukan asal. Jadi untuk memastikan sama ada kita punya calibration ke atas encoder ini dalam keadaan yang betul atau tidak, saya tekan calibrate.
Jadi sistem akan paparkan the scanner is now calibrated and within tolerance. Jadi bermaksud calibration untuk encoder telah berjaya. Setelah selesai untuk encoder calibration, jadi kita boleh teruskan untuk inspection. Jadi untuk pergi ke bahagian inspection, jadi kita boleh tekan next button di bahagian bawah ni. Jadi dia akan pergi kepada muka depan yang mana terdapat contoh untuk A scan, B scan dan juga C scan. Jadi kita akan pergi kepada bahagian inspection. Jadi sekarang ni bahagian inspection terdapat iaitu A scan, B scan dan juga C scan. Yang mana C scan ni terdapat dua bahagian, iaitu C scan overview dan juga active C scan. Jadi kita boleh teruskan untuk inspection bagi sampel yang kita uji sekarang ni. Setelah selesai, kita set segala parameter yang penting berdasarkan sampel yang kita uji sekarang ni. Jadi kita boleh mulakan untuk kerja-kerja set scanning untuk corrosion mapping. Jadi saya dah letak coupler ke atas permukaan dan saya juga telah pastikan untuk saya dalam keadaan yang baik. Jadi saya akan letak coupler semula. Pastikan ada respon pada B scan dan juga A scan. Jadi setelah selesai, dan saya boleh clearkan semula data tersebut dan saya boleh record untuk memerlukan corrosion mapping. Jadi saya akan scan dan kita akan lihat ada perubahan pada C scan, B scan dan juga A scan. Jadi saya akan ubahkan posisi probe kepada bahagian lain. Saya akan undurkan saya punya probe. Dan ubah kepada bahagian lain. Dan saya akan teruskan scanning saya sehingga tamat. Setelah selesai untuk mendapatkan data pada C scan, A scan dan juga B scan, dan kita dapat lihat terbentuknya corrosion mapping pada C scan, dan saya boleh stop untuk tamatkan kerja-kerja scanning. Jadi kita boleh teruskan untuk analisis kepada result yang kita dapat ke atas corrosion mapping. Setelah selesai kita lakukan kerja-kerja scanning dan kita telah pun dapati corrosion mapping berdasarkan sampel yang kita uji, dan saya boleh mulakan untuk kerja-kerja analisis. Jadi saya besarkan screen pada S-scan dahulu, dan sekarang ni kalau kita dapat lihat terdapat perbezaan warna berdasarkan thickness yang berbeza-beza, dan kita juga dapat lihat ada titik hitam ataupun permukaan hitam yang menunjukkan kawasan tersebut tidak dapat disentuh oleh probe disebabkan coupler telah pun kering, dan selalunya kita akan guna pakai water supply ataupun aliran coupler yang berterusan, sebagai contoh water pump. Jadi untuk memulakan analisis mudah saja, saya akan pergi ke bahagian tempat yang saya berminat dan saya highlightkan di sini, dan saya akan minimaskan screen, dan kita akan dapati pada bahagian C scan adalah berdasarkan bahagian yang saya dah highlighted. So sekarang ni untuk memulakan sizing mudah sahaja, dan saya akan pergi ke bahagian contoh bahagian ini, dan sistem akan terus mengeluarkan bacaan statistik untuk corrosion analysis, yang di mana dia akan bacakan untuk Tmin bermaksud minimum thickness,
Dan minimum thickness yang dibacakan di sini adalah 4.08 dan dia akan baca sekali untuk maximum thickness dan juga jumlah sizing berdasarkan bahagian yang saya dah highlighted. Jadi sebagai contoh, saya nak mulakan untuk reporting dan juga saya boleh snap gambar berdasarkan dapatan yang saya dah jumpa. Mudah sahaja, saya akan screenshot keseluruhan image. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk A scan, saya akan screenshot, saya akan minimize dan saya akan screenshot untuk C scan sebagai contoh, dan saya akan minimize dan saya akan generate report berdasarkan screen capture yang saya telah buat. Saya akan pergi ke bahagian image dan ini adalah senarai screen capture yang saya telah buat dan saya akan tekan report untuk generate the report. Dan sekarang ini sistem telah lakukan untuk report generation dan saya akan pergi ke bahagian reporting untuk melihat semula report yang saya telah buat dan saya akan pergi kepada report dan ini merupakan report yang saya telah buat. Saya akan aktifkan file ini dan ini adalah di mana report yang saya telah lakukan sebentar tadi dan saya boleh lihat hasil screen capture yang saya telah lakukan dan kita boleh save dalam bentuk soft copy atau print dalam bentuk hard copy dan kita sedia untuk hantar kepada klien. Terima kasih atas masa yang diberi untuk menonton video saya dan saya berharap perkongsian untuk teknik correlation mapping banyak memberi manfaat kepada anda semua di luar sana. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan teknik correlation mapping ataupun equipment yang saya guna pakai sekarang ni, anda boleh tinggalkan di ruang yang disediakan. Dan jangan lupa untuk terus menyokong saya dengan subscribe channel ProEco.tv dan insyaAllah kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, harap kita berjumpa pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.